6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. QMAC, Kisah Mu'jizat Minal Quran. Sebuah segmen khas yang dibawakan oleh Akademi YouTuber dengan kerjasama Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. QMAC membawakan kisah-kisah ajaib daripada Al-Quran. Kisah relevan sepanjang zaman. Syarat dengan pengajaran. Sebagai teladan dan pedoman. Memperbaiki diri dalam kehidupan. Jom hayati kisah-kisah ajaib bersama QMAC. Catch me if you can bersama Muallimah Syuhada. Pintu taubat dari perut ikan raksasa bersama Muallimah Saidah. Gajah ditewaskan burung kecil bersama Muallimah Hidayah. Komando elit yang tidak kelihatan bersama Muallimah Salasiah. Magic yang lebih hebat daripada Harry Potter bersama Muallimah Hayat. QMAC, kisah-kisah ajaib daripada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bertemu kembali dalam segmen khas QMAC, Kisah Mu'jizat Minal Quran. Marilah sama-sama kita mulakan dengan Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul 'azim. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, ana Muallimah Saidah min SK Seri Tumpat 2 Tumpat Kelantan. Baiklah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah dan adik-adik sekalian, alhamdulillah segmen khas QMAC Kisah Mu'jizat Minal Quran telah pun ke siri yang ketiga. Terima kasih kerana anda setia bersama kami. Baiklah, apa khabar para penonton, adik-adik sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat dan moga-moga Allah Ta'ala memberkati segmen khas kita pada petang ini. Baiklah, alhamdulillah QMAC membawakan kisah-kisah ajaib daripada Al-Quran. Baiklah, insya-Allah pada hari ini Muallimah Saidah tidak keseorangan tetapi ditemani oleh rakan-rakan yang lain. Apa kata kita berkenalan dulu dengan rakan-rakan ahli QMAC.
Alhamdulillah. Itu dia pengenalan daripada tim QMAC. Alhamdulillah. Muallimah Salasia. Kaif haluki? Apa khabar Muallimah? Waalaikumsalam, ana bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Muallimah saya, apa khabar? Alhamdulillah, Muallimah Saidah. Jom kita bertanya pula khabar rakan-rakan kita yang lain. Muallimah Syuhada. Alhamdulillah, sihat juga. Macam mana pula Muhammad Hayat? Apa khabar? Alhamdulillah, selamat dalam perjalanan. Okey. Berseri-seri Ustazah Hayat. Betul, Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan semua. Alhamdulillah. Sama-sama. Baiklah, nampak semangat semuanya tu Muallimah Salasia dengan berserban merahnya. Masya Allah. Dengan kuda dekat belakangnya. Mesti para penonton ternanti-nanti ya. Apa kisah ajaib kita pada hari ini ya. Tadi Muallimah Saidah nampak komen daripada penonton kita. Sahabat kita mungkin barangkali. Terima kasih. Ustazah Marli. Ustazah Marli, Alhamdulillah. Ceria semua. Ya, kena ceria kita. Untuk bersama-sama nak mendengar cerita kali ni. Cerita menarik kabarnya pada kali ni katanya. Ya, betul. Baiklah, Muallimah Salasia. Agak-agaknya apa ya tajuk kita pada petang ini. Nampak macam menarik tu. Okey, Muallimah mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu aqwaluna. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya karim. Okey, jadi insya-Allah adik-adik dah ready untuk yang seterusnya. Muallimah akan bercerita tapi jom kita tengok dulu. Tahun kedua penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ke Madinah, para muslimin dalam kalangan muhajirin mendengar khabar mengenai rencana kedatangan kafilah dagang kaum Quraisy dari Syam yang diketuai Abu Sufyan bin Harb. Kabilah ini membawa hasil dagangan haram, iaitu harta milik orang Islam sebelum berhijrah ke Madinah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Hamzah meminta izin untuk membalas perlakuan orang kafir Quraisy. Saat itulah turun ayat 39 hingga 40 surah Al-Hajj yang memberi izin kepada kaum muslimin untuk berperang jika mereka dizalimi. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, iaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali kerana mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Mendapat wahyu ini, Rasulullah pun memimpin sendiri pasukannya
untuk melakukan sekatan terhadap kafilah pimpinan Abu Sufyan tersebut. Kaum muslimin mula menuju ke Badar kerana kawasan itu merupakan laluan kafilah dan dikelilingi telaga, kebun kurma serta menjadi tempat untuk kafilah berehat seketika. Perkhabaran tentang kaum muslimin telah sampai ke Badar telah diketahui oleh Abu Sufyan dan beliau mengarahkan Damdam bin Amru Al-Ghifari untuk memberitahu kepada kaum Quraisy di Mekah. Maka para musyrikin Mekah mengumpulkan sejumlah besar bilangan tentera yang lengkap bersenjata di bawah pimpinan Abu Jahal untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Lalu berlakulah peperangan yang besar di lembah Badar di antara pasukan Rasulullah yang sedikit sahaja bilangannya serta serba kekurangan kelengkapan perangnya dengan pasukan Abu Jahal yang memiliki jumlah pasukan perang yang sangat besar dan kelengkapan perang yang sangat hebat. Waktu itulah Allah mengarahkan komando elit yang tidak kelihatan pada pandangan mata kasar manusia untuk membantu pasukan muslimin. Siapakah komando elit yang dimaksudkan? Apakah yang terjadi selepas itu? Jom ikuti segmen khas QMAC siri ketiga yang bertajuk Komando Elit yang Tidak Kelihatan. Wah, Itu menarik tu. dia. Tak Okey. sabar Menarik nak sangat. kan dengar cerita seterusnya ni dari Muallimah Salasiah. Okey, sebelum Muallimah meneruskan penceritaan, para penonton boleh share link yang telah diberikan untuk kita menjemput sahabat-sahabat kita yang lain untuk sama-sama mendengar apakah kisah yang akan kami berikan pada petang ini. Okey, agak-agaknya lah apa yang akan kita kupas petang ini. Kalau penonton lihat dekat belakang kami ada kuda hitam. Kuda hitam itu pula dinaiki oleh tentera ataupun orang yang membawa bersamanya pedang dan juga bendera. Mungkin boleh tulis dekat ruangan chat, teka dulu apa yang akan saya ceritakan pada petang ini. Iya. Mukadimah Syuhada. Ada penonton cilik nampaknya. Itulah semangat ni. Semangat tu. Sabar. Oh, dia babat. Teman Umi dia. Okey. Kalau kita melihat, kebiasaannya kuda ni dikaitkan dengan apa, Mu'alimah? Perang. Dikaitkan dengan apa? Perang. Dikaitkan dengan perang, kan? Tapi pada zaman kita, kita tidak melihatlah orang berperang menggunakan kuda. Yang kita melihat berperang menggunakan machine gun dan sebagainya. Okey, jadi insya-Allah pada petang ni kita akan mengupas tentang satu peperangan. Dan kisah yang diberikan adalah komando elit yang tidak kelihatan. Komando adalah nampak. Ya, tak nampak. Tak nampak kan? Oh, tak nampak. Komando tu kita tak boleh nampak. Kebiasaannya komando ni dia boleh nampak akan berada di dalam barisan. Kalau tengok tentera tu dia akan tersusun rapi kemas kan. Okey. Jadi insya-Allah pada petang ni kita akan melihat satu cerita yang berkaitan dengan satu peperangan. Sebagaimana yang telah diterangkan tadi, peperangan itu adalah peperangan Badar, kan? Okey, peperangan Badar. Yang mana Badar ini telah diambil sempena nama penggali sumur. Tempat tu penggali sumur. Mu'alimah Syuhada, apa makna sumur tu? Sumur tu tak biasa, jarang gunalah sumur, tapi rasa macam ada kata-kata kan. Sumur tu apa ya, lembah ke telaga ke apa ya? Mu'alimah Hidayah tahu tak sumur tu apa? Mu'alimah Hidayah pun kurang pasti sumur tu. Selalu dengar macam sumur di ladang, sumur di ni kan. Kalau tapi ada sumur di ladang, boleh saya ya. Tapi Mu'alimah Salasiah ada penonton kita ni menjawab.
Ada cakap telaga. Telaga. Tak ni telaga. Okay. Sumur tu bahasa lama kan? Bahasa yang lama. kita jarang jumpa dah. Hatta telaga sendiri pun kalau kita tanya di kalangan penonton kita yang berusia 20 tahun ke bawah, telaga pun mungkin mereka tak kenal. Sebab sekarang ni kita air yang masuk ke rumah kita menggunakan pipe kan. Dia tak tahu dah. Betul. Okey. Tetapi kenapa dipilih tempat ni sebagaimana yang telah diterangkan sebentar tadi, Badar adalah satu tempat yang paling strategik. Badar adalah satu tempat yang paling strategik di mana ada sumber air di situ, ada sumber makanan di situ dan dia merupakan satu tempat rehat bagi kafilah-kafilah. Kan? Jadi insya-Allah pada petang ni kita sama-sama lihat apakah yang dilakukan oleh komandan elit yang tidak kelihatan. Maknanya masalah siap. Ya. Ada sesuatu ke pasal Badar, Badar ni kenapa kita fokus pada tempat Badar ni? Kan? Kita fokus kepada tempat Badar macam saya sebut tadi lah. Kisah ini berlaku, dia berkaitan dengan satu tempat yang dinamakan sumur Badar tadi. Orang yang gali sumur tu nama dia Badar. Okey, jom kita saksikan. Jom kita teruskan ya, Maklimah Salasiah. Jom kita teruskan. Badar ialah nama tempat di sebuah lembah yang terletak di antara Madinah dengan Makkah. Badar merupakan suatu kawasan yang dikelilingi gunung-gunung tinggi. Kawasan Badar ini terletak di antara Mekah dan Madinah serta memiliki 3 buah celah, iaitu yang pertama celah dari selatan yang merupakan pinggir lembah yang jauh, yang kedua celah dari utara yang merupakan pinggir lembah yang dekat, yang ketiga celah dari arah timur yang merupakan laluan masuk ke Madinah. Sejak masa sebelum Islam, lembah tersebut sudah menjadi jalur yang banyak dilintasi kafilah-kafilah dagang asal Makkah atau Yaman yang hendak berniaga ke Syam, Suriah dan Lebanon. Tanahnya yang subur kerana memiliki campuran pasir dan tanah dengan beberapa mata air di lembah tersebut menjadi tempat persinggahan para kafilah berehat dengan selesa. Kenapa kisahnya tempat yang penting? Mungkin kan sebagaimana kalau kita tengok sejarah Malaysia dulu, Melaka kan menjadi salah satu daripada tempat rebutan. Tapi pada hari ini kita tak cerita tentang rebutan lah. Bukan kita nak cerita tentang perebutan tempat yang dinamakan Badar itu, bukan. Tetapi kita akan mengupas tentang peperangan Badar. Okey, peperangan ini telah berlaku pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Kan, 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah. Tak sabar nak tahu macam mana komandan elit tu kan. Apa nak dengar cerita ni. Jom kita teruskan kisah seterusnya. Kami pun tak sabar ni. Okey, jom. Okey. Jadi peperangan Badar ini telah berlaku pada 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah. Di mana kalau kita tengok tahun kedua Hijrah ni baru 2 tahunlah perpindahan Nabi Muhammad SAW ke Madinah bersama dengan para sahabat. Okey. Kemudian setelah perpindahan ni, sebagaimana kita tahu dalam sejarah, sahabat dan Rasulullah SAW berpindah tanpa membawa barang-barang mereka kan, supaya tidak diketahui oleh kaum musyrikin. Okey, apabila mereka telah berada di Madinah, mereka mendapat tahu bahawa kaum kafir Quraisy telah menjadikan barang-barang peninggalan mereka sebagai barang perniagaan secara haram. Jahat tak orang kafir musyrikin? Kan? Macam mana hak milik orang Islam tadi telah dijual. Dijual. Kan? Dan mereka pula tu
kalau kita tengok sini, pada asalnya Nabi SAW hanya ingin mencegah kafilah dagang Abu Sufyan ni daripada menggunakan harta kaum muslimin di Mekah. Tetapi oleh kerana Abu Sufyan and the gang. Abu Sufyan and the gang ni kita tahulah golongan sebelum mereka memeluk Islam, mereka adalah orang-orang yang memang jahat, kan, memusuhi Nabi SAW dan memusuhi Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila Rasulullah SAW mengetahui bahawa mereka memperdagangkan barangan kaum muslimin tadi, Nabi SAW bergegas untuk menyekat kabilah tersebut. Macam kita kata, tahu daripada SB, daripada sumber maklumat yang harta ni akan dibawa ke mana. Jadi Nabi SAW pun bergegas untuk menyekat kabilah tersebut. Akan tetapi, ini satu ujian lah, akan tetapi apa yang berlaku semasa Nabi SAW mengumpulkan sahabat dan menuju ke Badar, maklumat tersebut telah bocor kepada pengetahuan Abu Sufyan tadi. Agak-agak kita lah, apabila mereka mendapat tahu bahawa Nabi SAW akan bertembung dengan mereka untuk mengambil balik hak orang Islam, apa yang kena dilakukan oleh kaum musyrikin? Maklimah syuhada. Dia dah tahu dah, yang kat depan ni dia akan bertemu. Agaknya bila musuh bertemu dengan orang yang dia tak suka, dia buat apa? Dia tunggu diam ke? Ataupun dia berbuat sesuatu? Mestilah dia buat sesuatu. Agak-agak apa yang dia buat? Dia nak buat orang yang tak suka tu sakit hati lah. Sakit hati. Dan yang paling penting, orang kafir musyrikin ni, apabila Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah pun dalam keadaan selas pinggang, kerana mereka itu tidak nak Islam tu berkembang di Mekah. Sekarang ni nak bertembung pula dengan Nabi SAW. Dia ada dua tujuan. Yang pertama, tak nak bagi balik harta orang Islam. Yang kedua, memang dia nak hapuskan syiar Islam tersebut. Syiar Islam. Tak nak Islam tu boleh berkembang dan orang Islam tu hidup dengan aman damai, dia tak nak. Okey, jadi apa yang berlaku? Orang, dipanggil orang lah, ataupun orang yang pemberi maklumat ni telah dihantar ke Mekah untuk memohon bantuan. Abu Sufyan punya orang. Kalau kita dalam bahasa Melayu senang golongan kafir Quraisy telah menghantar utusannya ke Mekah untuk mendapatkan bantuan. Walhal dia pun tahu yang daripada Nabi Muhammad SAW dan sahabat yang berada di Madinah ni bukan ramai pun. Tak ramai pun. Kan, tetapi mereka telah meminta supaya datang lagi bantuan yang lain daripada Makkah. Kan kalau orang berkafilah ni, mungkin penonton faham tak? Ya. Macam dengki sangat kan. Dia macam tak puas hati sangat dengan kaum muslimin ni. Okey, mungkin tak ada kalau ada adik-adik dalam ni ataupun penonton. Kafilah ni dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu bermaksud rombongan. Rombongan perniagaan tadi, biasanya rombongan ni dia tak ramai. Jadi bila dia nak bertemu, dia panggil dia punya kaum kerabat, sahabat dia tu. Lantaran itu dia kata Abu Jahal bangkit bersama rakan-rakan yang lain. Abu Jahal berada di Mekah. Abu Jahal ni bangkit bersama sahabat-sahabat yang lain, sahabat sekutunya lah, untuk menolong Abu Sufyan. Di samping tu, maknanya dia datang untuk menolong Abu Sufyan sekiranya bertemu dengan Nabi SAW. Okay. Kira Abu Jahal ni, Maklimah Salasiah, dia satu geng lah dengan Abu Sufyan ni. Satu geng. Okey. Dan pada ketika itu Nabi SAW telah sampai di tempat yang kita namakan sebagai Badar tadi. Badar. Tempat Badar. Sebab itulah namanya Perang Badar. Kan? Maksudnya Badar tu nama tempat lah kan? Nama tempatnya. Perang Badar. Perang Badar. Sumur tadi kan sumur. Okey. Jadi dalam keadaan macam tu, kan? Kita tahu Nabi SAW dan para sahabat berada di Madinah.
kemudian datangnya rombongan ataupun tentera musyrikin ni datangnya daripada Mekah. Yang pastinya pada saat ini golongan daripada Mekah ni kuat dan ramai. Akan tetapi sahabat Ansar ni adalah sahabat yang menolong Nabi SAW di Madinah. Dinamakan sebagai sahabat daripada golongan Ansar, adalah masih lagi sedikit. Dan juga iman mereka masih lagi tidak kuat. Iman mereka masih lagi tidak kuat, tidak mantap. 2 tahun kan? Sebagaimana kita tahu, baru 2 tahun. Sebagaimana tahu dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di Mekah berapa tahun? Sebelum berhijrah ke Madinah. Selama 2 tahun kan? Berada di Mekah. Di Mekah. Oh, di Mekah. Okay. Selama berapa tahun tu di Mekah? Di Madinah 2 tahun kan? Baru sampai 2 tahun. Tapi sahabat yang berada di Madinah adalah sahabat Ansar. Mana penduduk asal Madinah. Kalaulah sahabat yang bersama dengan Nabi SAW di Mekah, mereka ni kuat iman. Sebab tu mereka boleh berhijrah bersama Nabi, sebab mereka telah melalui kesusahan. Dan ayat-ayat Quran yang diturunkan semasa di Mekah adalah berbentuk keimanan kepada Allah kan? Tapi sahabat Ansar, mereka masih baru. Jadi Rasulullah SAW pun timbullah perasaan risau kan, takut-takut mereka tidak mampu menghadapi pasukan tentera musyrikin tadi. Abu Jahal, Sufyan tadi. Akan tetapi apa yang kita lihat, sahabat-sahabat ni amat bersemangat. Walaupun mereka itu daripada golongan yang baru. Okey. Baru saja. Baru sahaja. Mereka baru kenal Islam, baru bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka mempunyai semangat juang yang tinggi. Semangat yang tinggi. Sebagaimana kita hari ni lah. Kan masing-masing ada kuda kat belakang tu. Agak-agaknya kalau pergi perang ni berani tak ni? InsyaAllah. Okey. Jadi kita teruskan. Jadi dalam keadaan itu, sahabat ni berkata, pergilah engkau bersama Rabbmu. Rabb tu mana Tuhan kamu, dan berperanglah kamu. Sesungguhnya kami menyertai kalian berdua. Dia 2 orang, Nabi dan Abu Bakar. Kan? Demi zat yang mengutus kamu dengan kebenaran, seandainya engkau membawa kami menyertaimu ke kota Habsyah, nescaya kami akan sentiasa bersama dan bangkit sampai engkau tiba di sana. Perumpamaannya Habsyah ni adalah satu tempat yang jauh kan daripada bumi Madinah tersebut. Okey. Tapi apa yang kita boleh faham daripada sini, sahabat ni mempunyai satu kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Masalah siap. Ya. Tadi ada nampak komen Muklimah Mali kot, dia kata memang semangat jihad ataupun semangat keimanan para sahabat ni luar biasa. Ya. Luar biasa. Sebab itulah Islam sampai kepada kita pada hari ini kan. Kalaulah sekiranya mereka tak kuat, nescaya kita pun tidak akan dapat hidayah itu, Islam itu sendiri. Okey. Jadi apakah yang terjadi seterusnya, Muallimah Saidah? Pada saat ni Muallimah Salasiyah. Iya. Okey, ada komen daripada Naimah Nai, katanya semangat sentiasa support Rasulullah. Ini macam BFF lah kan? Semangat kerja, teamwork. Alhamdulillah. Macam Muklimah Hayat lah dapat satu tim yang teamwork. Masya Allah. Terima kasih semua. Rasa semangat hampir luluh semangatnya kan. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Muklimah Salasiyah. Kita dengan tajuk ni tadi dengan hari ini sebenarnya kita ada sambutan hari ni. Ada Muklimah harus komen kat kita kat situ. Isra Mi'raj. Bertepatan dengan tajuk kita hari ini nampaknya kan. Yalah. Ini semua adalah sumber-sumber kekuatan untuk kita kan. Sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu berlaku sendiri. Waalaikumsalam Ustaz Sunan, support kami, alhamdulillah, terima kasih. Sahabat, kan?
Sahabat-sahabat semua. Sahabat kita yang paling bersemangat tu. Apa rasa hari ni macam bergetar jiwa ni. Rasa macam semangat Hmm. juang tu lain macam lah hari ni. Nak pergi perang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan ya. Oh, Muklimah Mali sesuai dengan peristiwa hari ini Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Okey, jadi dengan saiz kekuatan musuh yang begitu besar kan, kalau kita tengok dia lebih ramai daripada tentera muslimin. Nabi pun agak kerisauan. Tapi sahabat kata tak apa, teruskan ya Rasulullah, teruskan, kami akan sokong kamu dari belakang. Ni baru sahabat Nabi, belum lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan macam kita nak buat satu kebaikan, first kita kena ingat, ya Allah kau bantu aku, kita buat dan dia akan turun. Kan kebaikan tu akan dipermudahkan insya-Allah. Okey, seterusnya. Okey. Kirim salam kat Ustazah Syuhada. Ada peminat nampak tu. Dia orang kirim salam tu pada Syuhada. Ustazah Syuhada dah siap dengan pedang nak pergi perang. Ustaz sekolah tu. Okey, tadi saya nampak Muklimah Salasia. Tadi saya nampak ada kapten tadi. Ada kapten ni. Kapten Al-Fatih. Kapten Al-Fatih. Kapten Al-Fatih. Dia datang nak check kita dah ready nak perang ataupun tidak. Check kita ni. Okey, Salasia. Yang kita situasi kita sekarang, kita dapat tahu kekuatan musuh yang begitu besar yang akan menyerang kalau kita cerita kalau kita hari inilah bila kita dengar ada ramai kan kita ni ada tak sampai 10 orang ke rasa berdebar juga kan, macam mana cerita ni, bagaimana Rasulullah menghandle situasi ini dan macam mana pertolongan tu yang kita akan ceritakan ini. Kita teruskan Muklimah Salasia. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada dia mendapat motivasi, semangat daripada sahabat, apa yang Rasul lakukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa berhenti. Kan? Bahkan disebut dalam satu hadis tu Nabi SAW merayu kepada Allah. Kan? Dia kata wa in tuhlik hadhihi al-isabah la tu'bad fil ard. Ya Allah, ya Tuhanku, dia kata sebelum tu engkau kotakanlah janji yang engkau akan membantu kami. Wa in tuhlik, dia kata sekiranya kami ini ataupun pasukan muslimin ini dibinasakan pada hari ini, la tu'bad fil ard, kamu tidak akan lagi disembah di atas muka bumi. Sebab pada masa tu kaum muslimin mempunyai ahli ataupun orang Islam pada saat tu amatlah kecil berbanding kaum musyrikin. Musyrikin. Sekiranya kaum musyrikin dapat memenangi ataupun memerangi kaum muslimin dan semua meninggal, siapakah yang akan menyampaikan dakwah tersebut? Kan? Maknanya di atas kekuatan keimanan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah bermunajat dan memohon kepada Allah supaya diberikan pertolongan. Okey. Okey, seterusnya. Macam mana tu bentuk pertolongan tu? Macam mana hadirnya bentuk pertolongan tu Muklimah Salasia? Itulah, kita tunggu dulu. Okey. Kita tengok cerita yang seterusnya. Okey. Jadi kalau kita tengok pada masa ni tentera Islam amatlah sedikit, musuh amat ramai. Dan dikabarkan tentera muslimin hanya mempunyai jumlah 300 hingga 313 orang. Ada pendapat kata 300, ada pendapat mengatakan 313 orang berbanding kaum kafir musyrikin 1000 orang. Dalam keadaan kaum muslimin 1/3 daripada kaum musyrikin. 1/3. Maknanya 3 orang kaum musyrikin akan memerangi seorang kaum muslimin. Kan? Dengan keadaan kaum muslimin tidak mempunyai kelengkapan perang. Berbanding mereka ada tentera berkuda, kan?
Kaum muslimin berjalan kaki sahaja. Maknanya masalah siah. Kalau kita fikir logik kan mustahil kan. Nak menang tu sangat macam mustahil. mana nak melawan dan memenangi peperangan tersebut. Akan sengit. Akan sengit. Okey. Jadi cuba kita tengok yang seterusnya. Halimah Salasiah, apa kata? Kita saksikan dulu satu info menarik berkaitan dengan pingkisan kecil besar perbandingan jom kita sama-sama saksikan. Jom kita saksikan. Secara logiknya pasti. Secara logiknya pasti nombor yang besar menolak nombor yang kecil. Malah nombor yang kecil memang tidak akan boleh menolak nombor yang besar. Begitu juga dalam sesuatu peperangan. Jumlah yang besar dan memiliki kelengkapan senjata yang hebat pasti mampu mengalahkan jumlah yang kecil dengan alat kelengkapan ketenteraan yang serba kekurangan. Apabila satu pihak merasa kekurangan, pastilah hati juga merasa goyah bagaimana ingin melawan pasukan musuh yang besar dan kuat. Dalam Perang Badar, nisbah tentera muslimin dengan tentera Quraisy ialah 1:3. Ini bermaksud seorang tentera muslimin perlu melawan 3 tentera Quraisy dalam satu masa. Pada ketika itu, tentera muslimin juga tidak lengkap bersenjata, manakala tentera Quraisy lengkap bersenjata dengan menaiki kuda dan unta. Namun, pasukan muslimin tetap memperoleh kemenangan yang besar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Macam mana tu kan? Sekiranya kita gunakan logik akal adalah sesuatu yang mustahil untuk dimenangi oleh kaum muslimin. Maklimah Naimah tanya apa strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak sabar semua nak mengetahui bila dah dalam keadaan situasi yang seperti itu, macam mana kita nak tahu macam mana strategi yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencapai kemenangan dalam Perang Badar ini. Okey, teruskan Maklimah Salasiah. Okey. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat adalah keyakinan yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bantuan. Dan mereka yakin apa yang mereka perjuangkan adalah satu kebenaran. Ini melahirkan sifat berani ke mereka. Melahirkan sifat berani dan mereka yakin apa yang mereka buat adalah suatu perkara yang pasti mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kalau kita tengok situ, walaupun dari segi logiknya tak boleh menang, tapi kita tengok apa yang telah berlaku kan. Kita tengok sini. Rasulullah SAW sentiasa bermunajat, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Bakar sendiri sentiasa meyakinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah dia membacakan satu ayat daripada surah Qamar ayat ke-45. Ayat ke-45. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Ayat 45 daripada surah Al-Qamar. Jumlah yang sedikit tidak pernah melunturkan semangat jihad tentera muslimin pimpinan Rasulullah. Kita tengok situ. Jumlah yang sedikit tidak pernah melunturkan. Maknanya jiwa mereka kental. Jiwa mereka kental, iman mereka mantap. Macam kalau kita kata diberi dua pilihan. Sama ada dalam kehidupan ni kita menang ataupun kita syahid. Itu adalah pegangan sahabat. Menang dalam peperangan ataupun syahid di jalan Allah. Memang tawakal je. Masalah siap redha je apa yang akan berlaku. Macam tu. Maknanya dia kata
sekiranya benda ni kita kena buat, kita buat. Kita pasti ada pertolongan daripada Allah. Hati tu kena betul-betul padu. Tak boleh. Tak boleh, tak nak pergilah. Macam ginilah, macam gitulah dia tak jadi. Sebagaimana kita dalam tim kita lah. Mungkin kita boleh ambil sikit. Sebenarnya kita ambil spirit daripada tajuk ni. Saya sebagai presenter pada hari ni pun baru semalam boleh komit. Tapi sahabat saya 2 orang yang betul-betul dia buat sampai kita berjaya. Ini satu spirit yang bagi saya tak boleh challenge lah. Spirit untuk kita menghasilkan sesuatu. Dan Allah SWT akan turunkan pertolongannya. Alhamdulillah. Itu yang sebenarnya. Okey, seterusnya. Kita tengok juga dalam surah Allah SWT juga merakamkan dalam ayat-ayat yang lain tentang pertolongan Allah yang mana Allah SWT menurunkan tentera-tenteranya. Allah telah merakamkan dalam surah Al-Anfal ayat 9 hingga ayat 10. Ayat 9 hingga ayat 10. Tentera, menurunkan tentera dalam bentuk Tentera macam mana Allah. tu Maklimah Salasiah tu? Kita baca, kita tengok macam mana Allah rakamkan dalam Al-Quran. Jom kita tengok. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu ia memperkenankan permohonan kamu dengan firman-Nya, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 bala tentera dari malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikan bantuan malaikat itu melainkan sebagai berita gembira dan supaya hati kamu tenang, tenteram dengannya. Dan kemenangan itu pula hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Anfal ayat 9 hingga 10. Para penonton yang dikasihi sekalian, apabila kita membacakan ayat tadi, kita boleh bayangkan betapa Allah SWT itu terlalu dekat dengan kita. Apabila kita merayu, berdoa, Allah SWT itu mendengar. Kan? Dengan sebab itulah kita tengok dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain, surah Al-Imran ayat 1, 2, 3 hingga 1, 2, 4. Masih lagi tentang pertolongan Allah tadi. Kalau ayat yang pertama tadi, ayat yang saya bacakan tadi, macam mana Allah turunkan malaikat. 1000 malaikat untuk membantu tentera muslimin. 1000 malaikat. 1000 malaikat. 1000 malaikat ni diturunkan. Nanti kita dalam bentuk apa tu diturunkan Mukadimah Salasiah? Sebab tu kita kena baca ayat sekarang dulu. Okey, jom kita baca. Sebabnya malaikat tu dia tidak berjisim sebagaimana kita. Kan? Kan? Dia tak ada jisim macam kita, dia tak ada apa, dia adalah berbeza. Makhluk Allah yang berbeza. Waalaikumsalam, Maklimah Khair. Syukran. Okey. Jadi kita tengok dalam ayat yang seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000
Alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera daripada malaikat yang diturunkan. Bahkan mencukupi dalam pada itu jika kamu bersabar dan bertakwa dan mereka, yakni musuh, datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Dalam satu ayat diceritakan 1,000. Dalam ayat lain ditambah lagi dengan 3,000 malaikat. 3,000. Cuma yang menjadi persoalan kepada kita, bagaimanakah bentuk pertolongan tadi datang sehingga memenangkan pasukan kaum muslimin. Tu yang kita nak tahu kan. Okey. Maknanya masalah saya. Tadi 1,000, lepas tu 3,000, maksudnya ramai malaikat turun membantu kaum muslimin. Ramai. Bila dirakamkan dalam Quran, maknanya dia adalah satu benda yang bukan dibuat-buat kan. Kalau kita fikir diturunkan tu macam mana dia turun kan. Tapi Allah SWT itu maha berkuasa melakukan sesuatu yang dikehendaki. Dia kata turunnya para malaikat untuk bergabung dengan tentera muslimin memakai beberapa tanda. Dia ada tanda. Tanda pengenalan. Tanda pengenalan. Mana pakai tanda pengenalan? Pakai name tag ke? Itulah. Cam dia tu. Macam mana nak cam? Kalau pakai name tag, dia nak pakai kat mana? Dia kan tidak berjisim macam kita. Kalau kita tahu kalau dia ada name tag tulis situ Malaikat Jibril, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Tentera musyrikin cabut lari. Betul. Kan? Dia dah nampak. Dia tahu awal lagi tadi. Mana strategi Allah SWT ni, dia adalah sebaik-baik pencipta kan. Dia dah tahu dah macam mana. Dia kata bala tentera bantuan Allah bala tentera bantuan Allah Subhanahu Wa Taala adalah kekuatan sebenar tentera mukmin semasa perang Badar. Para malaikat menunjukkan semangat juang yang begitu tinggi. Kan kita ingat dalam ayat sebelum ni diterangkan Allah turunkan ketenangan di dalam hati-hati tentera muslimin. Bila dia berani, dia tak sedar pun apa yang berlaku di sekeliling kita. Nanti kita akan jumpa kisah macam mana tiba-tiba dia tengok, dia tak angkat pedang lagi, orang kat depan dia dah mati jatuh. Out dah. Kan. Maknanya sebab faham. Ada masalah siang. Ya. Sekali kalau kita tak fikir kan, itu semua kekuasaan Allah kan, kita rasa kita yang buat kan. Orang tu tumbang dengan kuasa kita. Tapi kalau pedang tak angkat lagi, macam mana dah boleh jatuh mati kan? Betul. Maknanya Allah tu menurunkan malaikat dalam bentuk yang kita tahu dalam keadaan kaum muslimin di saat tu hati mereka benar-benar beriman kepada Allah. Dia sendiri pun kalau kita tengok kisah yang seterusnya, mungkin Muklimah boleh paparkan apa yang berlaku kan. Kita tengok ni daripada Imam Abu Ja'far Al-Tabari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Umar Al-Khattab. Dia kata sahabat sebut ni, tatkala seseorang bersungguh-sungguh melawan orang musyrik yang berada di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar suara lecutan cambuk di atasnya dan suara punggung kuda yang berkata, majulah Haizum, yakni nama kuda Jibril alaihi salam. Nampak tak? Masya Allah, hebat. Ketika sahabat ni betul-betul nak lawan orang musyrik, tiba-tiba dia dengar suara cambuk. Cambuk ni apa? Cambuk adalah sejenis alat yang digerakkan ke atas kuda. Macam kan kita suruh kuda tu jalan. Tu namanya cambuk. Tu cambuk. Jadi suara cambuk tu
suara lecutan cambuk di atas dan dengan suara penunggang kuda tu. Majulah Tapi tak Haizum. nampak. Dia Hanya tak nampak. tapi tak nampak. Oh, Dengan dengar suara. je tapi tak nampak kan. Yang pertama suara lecutan cambuk, mana cambuk tu dipukul. Yang kedua dengan nama penunggang kuda berkata majulah Haizum. Maknanya penunggang kuda tersebut, kuda pun tak nampak, dengan suara je. Kan kalau dalam perang kan dia tegur ke depan tu. Kalau kita fikir, kalau zaman kita agaknya kita fikir itu hantu tak. Tapi bila dalam peperangan, dia adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan terdapat bukti-bukti yang lain juga yang menunjukkan adanya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok Muallimah Saidah. Teruskan ya, Muallimah Yang seterusnya kita teruskan. Sebab cerita dia dan diceritakan juga dia kata tiba-tiba dia melihat si musyrik telah mati terkapar di hadapannya. Kemudian dia melihat dari dekat, ternyata hidungnya terpukul, wajahnya terbelah seperti pukulan cambuk. Mukanya lebam akibat pukulan cambuk. Lalu orang Ansar tadi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau benar. Benar tu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakan cerita daripada sahabat tadi. Dia cerita, ya Rasulullah, aku melihat orang ni sekian-sekian apa yang telah berlaku seolah-olah berlaku pergelutan di antara mereka dan juga di antara tentera musyrikin dengan pihak yang lagi satu. Tapi tak nampak pihak lagi satu tu siapa. Nampak. Masalah Lalu siap. Nabi kata, Ni memang pejuang misteri dah ni. macam kalau kita kata kita duduk diam, tiba-tiba bunyi macam-macam, tengok musuh kita dah jatuh. Okey, engkau benar, itu adalah bantuan daripada langit ketiga. Pada kejadian tersebut, yang terbunuh daripada kaum musyrikin adalah seramai 70 orang. Yang ditawan juga seramai 70 orang. Kalau kita fikir, 313. Macam mana 313 ni dalam keadaan yang sengit boleh membunuh 70 orang dan menawan 70 orang. Adalah sesuatu yang amat mustahil, tidak logik. Sebab kaum muslimin tidak mempunyai peralatan yang lengkap. Kan? Sedar-sedar tengok orang ni mati, orang tengok ni mati. Mati dah. Tengok mati. Kalau kita nak kupas dia akan jadi lebih panjang lah. Kan? Jadi teruskan daripada sini kita boleh lihat bahawa memang wujudnya komando yang tidak kelihatan semasa berlakunya peperangan Badar. Okay, Maklimah Salasiah, saya dapat sesuatu. Maklimah Syah dah dapat apa tu? Dapat ni tajuk kat belakang ni. Tajuk kat belakang ni. Okey. Apa Ustazah Marli cakap apa tu? Maklimah Salasiah. Fiction dia ambil kisah misteri dari sejarah terdahulu. Ya, Dia ambil dia jadikan filem. Sebenarnya kalau kita melihat kenapa pentingnya sejarah begini kepada anak-anak, kan, kepada kita sendiri, dia boleh melahirkan satu keimanan yang mantap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sepatutnya sebab teruskan. Okey, teruskan. Teruskan ya, Maklimah Salasiah. Okey. Teruskan lagi. Teruskan lagi. Ya ni, menarik ni. Di antara tanda-tanda malaikat, kan? Pertolongan yang malaikat ni dalam keadaan apa? Apakah tanda-tanda mereka? Yang pertama, adanya bulu putih dan juga tanda pada ubun kuda. Bulu putih ni kelihatan seperti ada benda yang bulu putih. Kalau kita tengok dalam dunia ni, benda yang paling kecil kan adalah bulu sebenarnya, kan? Bulu tu tak jelas. Mungkin dia ada penampakan macam tu je. Dan juga tanda pada ubun-ubun kuda mereka. Dan tanda malaikat pada perang Badar adalah serban berwarna hitam ni dikatakan sebagai
imamah. Pejuang malaikat tu dia memakai serban warna hitam. Tetapi sahabat tidak mengenali mereka. Ya. Dia dalam keadaan hewok, dalam keadaan perang ni, dia bukan macam dalam keadaan kita macam ni, tak. Kan macam kita tengok perang lawan sana lawan sini, tapi mereka melihat ramai tentera yang memakai serban berwarna hitam. Itu yang digambarkan. Itu yang digambarkan. Kesimpulan. Ini adalah data. Okey. Maklumat yang penting. Kekuatan kaum muslimin 313 berbanding 1000 orang daripada kaum Quraisy. Kaum muslimin hanya mempunyai 70 ekor unta berbanding 700 ekor unta. Kaum muslimin hanya mempunyai 2 ekor kuda berbanding 300 ekor kuda daripada kaum Quraisy. Kalau kita melihat memang jauh beza ni. Kita tengok beza yang amat jauh. Amat jauh sangat. 370 berbanding 700, 313 berbanding 1000. Namun hasil yang kita dapat yang terkorban daripada pihak muslimin hanyalah 14 orang. Tetapi daripada kaum Quraisy 70 orang yang meninggal dan 70 orang ditawan. Subhanallah. Kan kalau kita fikir sekali, ya Allah ya Tuhan, kita ni tak ada apa dah, hanya senya kita menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kami daripada tim Kumex petang ini cuba sampaikan kepada para penonton tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga lahirnya wujudnya ataupun zahirnya mukjizat ataupun cerita-cerita ajaib daripada Al-Quran. Maka terbitlah cerita yang kita sebut sekarang ni, Komander Elite yang tidak kelihatan. Rupanya yang tidak kelihatan tu apa? Pertolongan Allah, iaitu malaikat yang membantu tentera-tentera di dalam perang Badar ini. Kalau kita tengok perbandingan ni pun Mukadimah Salasiah memang jauh beza dan ketara, kan? Amat ketara. Amat ketara. Tapi yang membezakannya adalah iman, kan? Ya, iman. Iman. Iya, betul. Okey. Sejarah yang perlu diingat Umm Sofi ni. Ya, betul memang kena ingat sampai bila-bila. Mukadimah Salasiah. Daripada cerita yang menarik tadi kan, apa pengajaran yang dapat kita ambil ya? Jom kita saksikan. Okey. Alhamdulillah, tadi kita dah tengok perbandingan macam mana kemenangan besar berpihak kepada muslimin. Sekali fikirkan, sahabat-sahabat semua memang tak masuk akal kan dengan bilangan yang sangat berbeza, tapi semuanya kemenangan itu dalam perang Badar menunjukkan pertolongan Allah telah menjadi bukti akan kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu semua tanda-tanda nak suruh kita beriman lah ya. Nak bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, perang Badar yang berlaku pada bulan Ramadan menjadi bukti bahawa puasa bukan halangan atau masalah untuk kita mencapai kemenangan. Ni kita tak lama lagi nak berpuasa ni. Kan? Betul. Tak boleh nak buat alasan puasa, tak nak belajar, tak larat. Tak larat, nak buat aktiviti kat sekolah kan. InsyaAllah betul-betul bagi semangat kat kita kan. Tak lama lagi. Dan yang pastinya Mukadimah Hayat perang Badar ni berlaku pada bulan puasa. Betul kan? Kita kadang-kadang bersukan sikit dekat sekolah pun rasa ya Allah hausnya kan. Macam manalah sahabat-sahabat Nabi dulu ni berperang di bulan Ramadan. Okey, seterusnya pengajaran yang ketiga. Setiap apa yang berlaku di atas muka bumi ini adalah di bawah kuasa mutlak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah nak jadikan dia macam tu, nak jadilah dia. Kunlah dia. Betul? Sahabat? Kun fayakun. Kun fayakun. Betul.
Alhamdulillah selesai kita slot hari ni ya. Okey, kita terus pula dengan slot apa tu pula kali ni. Macam biasa slot doa ataupun doa. Okey. Dan zikir kita pada hari ini. Seperti mana setiap minggu semasa siaran daripada kami, live daripada kami, kita tinggalkan para penonton dengan satu zikir ataupun doa. Dan sebenarnya kalau kita melihat pada hari ini, kami bekalkan dengan satu zikir yang amat power ya sebenarnya. Amat power kenapa? Dia membina keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bila kita baca la haula wala, tiada daya dan upaya. La haula, tiada daya. Wala quwwata, dan upaya. Illa billah, kecuali dengan kekuasaan Allah. Al-Aliyyil Azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Saya ulang lagi sekali. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Tak ada suara dah. Sebab itulah tapi bagi saya, untuk para penonton sekalian, ini adalah satu doa ataupun zikir apabila kita ulang berkali-kali, dia akan memberikan kita satu keyakinan yang kita hanyalah bergantung kepada kekuasaan Allah semata-mata. Kita kaya, kita kuat, kita masih lagi hamba kepada Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Justru itu, jadikanlah zikir ini sebagai zikir harian kita. Terutama anak kita menghadapi anak kita, anak-anak menghadapi peperiksaan, anak-anak menghadapi kehidupan harian. Letakkanlah diri kita kepada orang yang mengharap rahmat dan kasih sayang daripada Allah, sebab Allah itulah yang maha segala-galanya. Sebagaimana dalam apa dia? Teruskan dulu. Sebagaimana dalam cerita tadi, sahabat-sahabat menjadikan Allah SWT itu sebagai tempat pergantungan. Dalam bahasa Inggeris dia panggil wholeheartedly, maknanya sepenuh jiwa tu dia bergantung kepada Allah. Maknanya kita sampai tadi tu, kalau kita ulang, dia akan melahirkan jiwa kita yang betul-betul berserah diri kepada Allah, insya-Allah. Jom sama-sama kita amalkan. Amal. Kita sebut amalkan ni, maknanya kita ada bacaan zikir yang selalu dibaca dan kita selalu dengar kan. Apa kata jom kita dengar sikitlah bacaan zikir ni dari Muallimah Saidah. Kan? Masya-Allah. Masya-Allah. Jom kita dengar sama-sama. Kita dengar suara yang merdu. Sedikit. Subhanallah. Kita sama-sama lah ya. Para penonton, adik-adik, kawan-kawan. InsyaAllah sama-sama ya. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, mudah-mudahan kita sama-sama dapat amalkan zikir ini. Syukran Muallimah Saidah. Merdu agak suaranya. sebab itulah Muallimah Saidah dia kuat Okey, kita teruskan. Baiklah, teruskan segmen seterusnya. Dengan tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua Hijrah, Lembah Badar menjadi saksi
kemenangan Islam mekar berkutik. Nabi ingin menyekat kafilah Abu Sufyan membawa dagangan milik kaum muslimin. Berita tersebar sehingga ke Mekah. Tentera musyrikin bersiap menuju ke Badar untuk menyerang pasukan muslimin. 1000 tentera Quraisy hebat bersenjata melangkah bengis menyerang kaum muslimin. Bagai singa lapar ingin menerkam mangsanya, yakin mereka mampu menumpaskan lawannya. Tentera muslimin hanya 313 orang. Tiada alat senjata yang hebat, hanya berpaksikan keteguhan iman menjadi penting pertahanan diri. Mereka berjuang seikhlas hati hanya kerana Allah dan Nabi. Tekad berjuang tanpa gentar sehingga hadirnya bantuan ilahi. Ribuan komando elit diutuskan, tidak kelihatan pada mata kasar manusia, membantu tentera muslimin memerangi musuh yang kejam. Mereka para malaikat utusan Allah. 70 musyrikin Quraisy hilang nyawa, 70 lagi menjadi tawanan. 14 muslimin gugur syahid. Begitulah kisah keajaiban yang diukilkan di dalam Al-Quran. Alhamdulillah, itu sedikit bingkisan renungan buat kita semua pada petang ini. Mudah-mudahan kita dapat sesuatu daripada kisah ajaib pada hari ini. Komando elit yang tidak kelihatan. Baiklah para penonton, adik-adik sekalian, slot yang ditunggu-tunggu iaitu slot kuis ya. Baiklah, untuk ingatan semua, kuis ataupun jawapan kuis hendaklah dijawab di dalam link yang diberikan di dalam ruangan komen ya. Cepat-cepat jawab soalan kerana hadiah-hadiah menarik menanti anda. Baiklah, untuk seterusnya Mukadimah serahkan kepada Mukadimah Salasiah untuk soalan kuis kita. Mukadimah Salasiah. Syukran Mukadimah Saidah. Okey, baiklah para penonton sekalian, saya akan bacakan soalan kuis siri yang ketiga. Soalan yang pertama, peringatan, sebelum tu diberi peringatan jangan tulis di ruangan chat. Tulis di dalam link yang telah dipinkan. Diberikan. Okey. Soalan yang pertama, bilakah berlakunya peperangan Badar? Bilakah berlakunya peperangan Badar? Soalan yang kedua, siapakah komando elit yang diceritakan dalam kisah kali ini? Siapakah komando elit yang diceritakan dalam kisah kali ini? Dan soalan yang ketiga, berapakah bilangan tentera muslimin? Berapakah bilangan tentera muslimin? Selamat menjawab. Itu dia soalan kuis siri 3 ya. Pastikan penonton, adik-adik kumpul hingga siri kita yang terakhir, siri yang kelima. InsyaAllah. Baiklah, buat akhirnya kita persilakan sahabat-sahabat di konti untuk memberi sedikit khulasa atau kata-kata semangat buat para penonton bersama kita pada petang ini. Silakan Mukadimah Salasiah. Okey, yang pertamanya Mukadimah ingin ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan dalam QMAX. Tanpa anda kita tidak boleh bersiaran pada hari ini. Okey, ini ada spirit daripada Perang Badar. Okey, jom kita sama-sama ambil iktibar daripada
tajuk Komando Elite yang tidak kelihatan. Mudah-mudahan semangat ataupun badar spirit ini boleh menjadikan kita insan ataupun hamba Allah yang lebih baik. InsyaAllah. InsyaAllah. Mu'allimah Hidayah. Daripada Mu'allimah Hidayah, kita sedia maklum apa sekalipun yang kita lakukan tidak mustahil. Maksudnya kita jangan kita jangan fed up, ataupun kalau dengan realiti kita hari ini jangan fed up, jangan putus asa. Sesungguhnya kita bergantunglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah apabila kita bergantung kepada Allah, ya, akan ada pertolongan keajaiban yang akan kita dapat rasakan bila kita selalu bergantung dengan kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita seharian ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Mungkin Mu'allimah Hayat sedikit belasah. Okey, Alhamdulillah hari ni banyak bagi semangat So kita kadang dalam hidup ni kita bukan senang kan? Rasa down, rasa susah. So like apa setiap kesusahan yang kita tak mampu tu kena ingat yang tadi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita sama-sama amalkan. Mana tahu Allah hantar juga komando elit dalam kesusahan kita. Semua kita je tak sedar, insya-Allah sama-sama kita ambil semangat. Okey, Mu'allimah Syuhada. Okey, baiklah. Sebenarnya kisah Komando Elit ni, bilangan tentera Muslim tu 313 tu dekat dengan hati saya lah, cerita Badar ni. Sebabnya 313 tu tarikh lahir saya. Nama saya pula Syuhada. Memang syuhada, para syuhada, para awak Muhammad, insya-Allah. Dan saya sentiasa mengambil semangat pejuang Badar dan marilah kita sama-sama perjuangan dalam hidup kita ni untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. InsyaAllah, Masya Allah. Hebat-hebat kata semangat daripada rakan-rakan kita. Alhamdulillah, Mu'allimah Sa'idah. Mu'allimah Salasiah, sebelum terlupa, daripada tim QMAC kita, salam Isra wal Mi'raj lah daripada kami tim QMAC pada hari ini kepada semua penonton yang bersama-sama kita pada hari ini, setia bersama kita pada hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Mu'allimah Hidayah ingatkan peristiwa Isra Mi'raj juga pada hari ini. Baiklah, terimalah ibrah, ambillah pengajaran daripada kisah ajaib daripada Al-Quran, komando elit yang tidak kelihatan. Terungkap rahsia channel Mu'allimah Syuhada, kata Mu'allimah USK. Alhamdulillah. Teringat mak kalau dekat duit ada apa tu? Captain Al-Fatih. Okey, tunjuk lagi sekali. Okey. Ada nombor 313. Mesti simpan. Allah. Banyak rupanya rahsia nombor 313 ni. 313. Mu'allimah Syuhada, saya nak share satu, betul. Kehebatan 313 sebenarnya Mu'allimah Syuhada berkongsi hari lahir juga dengan arwah umi saya sebenarnya. Al-Fatihah. Orang-orang hebat ya, Masya Allah. Sebenarnya bilangan yang istimewa ini. Alhamdulillah. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Ampun maaf seandainya ada terkasar bahasa, tersalah bicara dan sebagainya. Para penonton, jangan lupa jika anda terlepas siaran kali ini ataupun ingin menonton sekali lagi, jangan lupa boleh layari portal Akademi YouTuber, www.akademiyoutuber. Jangan lupa jumpa lagi kami pada segmen seterusnya, siri yang keempat pada minggu hadapan. Tajuk apa? Tunggu. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. QMAC, Qisas Mu'jizat Minal Quran. Bye-bye. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama QMAC, kisah-kisah ajaib daripada Al-Quran. Setiap Sabtu jam 5 petang dibawakan khas oleh Akademi YouTuber Malaysia.